pendedahan dan usaha yang dijalankan oleh Perkit dalam membantu pihak kerajaan menangani masalah gejala sosial dalam negara ini. Tahuilah wahai penonton sekalian, masa depan negara semakin terancam. Anak-anak Melayu semakin musnah akidah dan moral mereka. Gejala sosial semakin parah. Pelbagai pihak sering bertelagah. Salah siapa? Sampai bila keadaan ini harus terjadi? Tidakkah anda menyayangi mereka? Sesungguhnya, mereka adalah saudara kita. Setiap tahun menyambut Hari Kebesaran Negara, pesta buih dan arak di malam Tahun Baru, di malam kemerdekaan negara, membuktikan nilai moral, akhlak dan akidah anak-anak Melayu semakin tenat. Diasak budaya hidup bebas penjajah barat. Kelab-kelab malam tumbuh seperti cendawan selepas hujan, menjadi tempat berkumpulnya para penjenayah, seks bebas, pengedaran dadah, gangsterisme dan bermacam-macam lagi. Lihatlah hasilnya, anak-anak Melayu mabuk di kaki lima. Gejala ketagihan dadah semakin parah. Beratus ribu belia dan remaja Islam menjadi bangkai bernyawa, menyumbangkan banyaknya kes-kes jenayah dalam negara ini. Gelagat mat-mat rempit pula dan aksi mereka di jalan raya, seolah-olah mencabar pihak berkuasa, mengundang lebih banyak terjadinya kemalangan yang boleh meragut nyawa orang ramai. Pergaulan bebas merupakan faktor utama yang menyumbang dan berlakunya kes-kes seperti zina, cabul, rogol dan sebagainya. Lihatlah gelagat pelajar-pelajar kita bila nafsu merajai diri, ilmu yang diberi tiada erti lagi. Perasaan malu sudah tiada lagi. Sanggup mereka menggadai maruah diri sendiri, melakukan perbuatan sumbang bersama pasangan mereka di tempat-tempat terbuka. Akibat ternoda, akhirnya ramailah menjadi bosia dan pelacur di merata-rata. Akibat dari seks bebas, akhirnya bertukar menjadi pembunuh yang kejam. Lihatlah apa yang terjadi dengan mayat bayi ini. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak sekali-kali, peranan lan di situ maknanya abad dan abadah, tidak sekali-kali reda ke atas kamu orang Islam, melainkan kamu akan ikut millah ataupun cara perawakan, perangai, cara hidup mereka. Kalau tuan-tuan perempuan melihat keadaan jenayah pada masa ini, hari-hari keluar dalam paper, hari-hari keluar di media kita, sampai macam seolah sukar untuk dikawal, kan? Bukan tak ada program pencegahan. Saya ingat macam-macam program pencegahan. Polis pun kita boleh kata hari-hari aturkan operasi pencegahan. Dari segi undang-undang kita jalankan, dari segi yang lain-lain tu kita masukkan secara psikologi lah, macam-macam. Memang kerja polis ni nak cegah jenayah, nak kuat kuasa undang-undang. Tetapi kalau nak harapkan polis saja tak boleh. Sejarah dan perjuangan Perkit dalam membantu pihak kerajaan menangani masalah gejala sosial dalam negara ini. Bagi menghadapi ancaman gejala sosial yang semakin tenat dan berbahaya kepada generasi anak-anak Melayu beragama Islam, maka Perkit telah ditubuhkan pada tahun 1999 dan diluluskan pendaftarannya oleh Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 17 Mei tahun 2000 dengan nombor pendaftaran 562 sebagai sebuah NGO sosial di negara ini. Visi Perkit adalah membantu pihak kerajaan dalam menangani masalah sosial, dalam melahirkan sebuah negara yang sihat dan selamat dari penyakit gejala sosial yang melanda generasi masa kini, dengan menjadikan Islam sebagai penyelesai masalah ummah. Manakala misi Perkit pula ialah melaksanakan pelbagai aktiviti kesedaran dan pencegahan terhadap bahaya gejala sosial kepada masyarakat dan negara dengan mewujudkan pelbagai program yang bersesuaian dengan syariat Islam, mewujudkan pusat aduan, pusat rawatan dan pemulihan serta pusat perlindungan bagi membantu mana-mana individu dalam masyarakat yang terjebak dalam gejala sosial. Dalam kegawatan masalah sosial pelajar-pelajar yang semakin kritikal dan kronik, Perkit mengambil inisiatif turun ke sekolah-sekolah bagi membantu para guru yang membimbing pelajar-pelajar supaya tidak terjebak dalam penyakit gejala sosial. Berdasarkan pengalaman Perkit, gejala sosial mula terjadi sejak pelajar-pelajar kita memasuki alam persekolahan. Mulai dari sekolah menengah hinggalah ke peringkat institusi pengajian tinggi,
Kerana kawalan ibu bapa di rumah, sudah berpindah pengaruh rakan-rakan yang rosak dan kebebasan di alam remaja. Pada malam ini kita meraihkan semua golongan, sama ada fakir miskin, anak yatim dan pemimpin-pemimpin masyarakat dalam berbagai-bagai ideologi politik, di mana Perkit mengambil satu konsep sesuai dengan tema kita, iaitu ibadah kurban, menjana penyatuan ummah, di mana kita ingin menyampaikan sumbangan daging kurban ini secara dibuat jamuan yang mungkin boleh dimakan oleh ribuan orang yang akan datang daripada segala tempat ke Padang pada malam ni. Bagaimana nak applykan satu ayat? Memang banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satu daripadanya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Nak menjadi muflihun, orang yang sukses, orang yang berjaya ini, kita kena buat dua benda masa kita hidup. Masa Allah lantik kita jadi khalifah. Satu, mesti buat benda yang amar ma'ruf, benda yang baik-baik, seru diri kita, keluarga dan orang lain. Yang kedua, tak cukup dengan amar ma'ruf, kita mesti tegah segala kemaksiatan, kemungkaran yang berlaku pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat umum. Usaha Perkit Malaysia dalam membantu pihak berkuasa kerajaan Malaysia membantras gejala maksiat dan mungkar di malam Hari Kebesaran Negara sepanjang tahun. Sambutan Malam Hari Kemerdekaan dicemari dengan kegiatan maksiat. Di Lembah Kelang misalnya, hampir 250 orang termasuk 130 remaja wanita ditahan dalam ops Masih Ada Yang Sayang. Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Perkit, Marizi Saad berkata, semua remaja ditahan berusia 20-an. Operasi tertumpu di Bukit Langat, Taman Bukit Permai, Taman Tasik dan Taman Rekreasi sekitar Ampak. Mereka ditahan kerana melakukan kegiatan tidak bermoral di kawasan gelap. Cakupan ini juga menunjukkan masalah sosial tidak terbendung meskipun di bulan Ramadan. Dalam serbuan itu, ada juga pasangan cuba melarikan diri. Bagaimanapun dapat ditahan. Operasi 5 jam yang berakhir 6 pagi tadi membabitkan 90 anggota. Antara yang terbabit, NGO, Jabatan Agama Islam Selangor, polis, rela, agensi anti dadah kebangsaan dan pegawai Masjid Al-Azim Pandan Indah. Mereka yang ditahan dibawa ke Masjid Al-Azim. Remaja wanita diberi telekong sebelum kaunseling dan ceramah agama. Ceramah ini antara lain cuba menyedarkan remaja berkenaan dan cara meraihkan kemerdekaan negara mengikut agama Islam. Kita juga tidak mahu bulan Ramadan yang begitu indah tiba-tiba dicemari dengan sambutan mereka ini dengan perlakuan perkara-perkara tidak senonoh, perkara-perkara maksiat di kalangan anak-anak umat Islam itu sendiri. Mereka dibenarkan pulang selepas sesi kaunseling yang berakhir selepas bersahur dan solat subuh. Di ambang 50 tahun kemerdekaan, kita cukup berbangga dengan apa yang ada pada hari ini. Namun di sebalik semangat kemerdekaan ini, remaja ramai yang hanyut dan lena dalam dunia dan nafsu mereka sendiri. Expose kali ini bersama Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan Perkit menyingkap di sebalik tirai kemeriahan malam ini. Ikuti laporan ini. Namun, masih ada lagi insan yang lupa dan lalai dalam memahami erti sebuah kemerdekaan. Masih ada lagi yang dijajah dengan pemikiran songsang. Budaya Barat seolah-olah membiarkan identiti masyarakat Timur yang cukup indah hilang bersama di pentas kemodenan. Remaja kini merdeka di disko, pub, taman rekreasi dan ada juga yang membiarkan tubuh dijamah bersama teman semata-mata ingin menyambut seruan laungan kebebasan. Inilah generasi akan membawa makna kemerdekaan.
Adakah ini yang kita mahukan? Adakah ini yang kita rancangkan? Adakah ini yang kita cuba buktikan setelah setengah abad kita merdeka? Mujurlah masih ada lagi pihak yang sanggup sederap kaki merancang, mengembling tenaga demi membina semula jati diri, membawa mereka yang lalai kembali ke landasan yang sebenar. Operasi Masih Ada Yang Sayang, anjuran Pertubuhan Kebajikan Darul Islah atau dikenali sebagai PERKIT yang dipengerusikan oleh Ustaz Mas Rizzi Sad. Inilah generasi yang akan mewarisi bumi merdeka ini satu hari nanti. Yakinkah kita? Merdekakah kita? Sedang bakal pemimpin yang akan datang telah pun dijajah dengan budaya dan cara hidup yang cukup bebas. Cemerlangkah kita? Gemilangkah kita? Terbilangkah kita? Atau kita akan jadi yang termalang? Fenomena ini cukup menggambarkan apa yang sedang berlaku dan apa yang bakal berlaku. Assalamualaikum. Oh, asyik orang. Tak ingat kau orang ni. Mana ni jadi peluk kuat sangat ni? Ni siapa ni? Siapa ni? Ha? Oh, member. Ingat ke bini tadi? Peluk sedap sangat. Jadi kita malam ni menjalankan operasi dakwah dan tegur adik-adik. Ustaz cakap cara elok, cukup engkau di kaunseling dekat surau. Boleh tak beri kerjasama? Kita pergi kat surau, masjid. Boleh? Tujuan kami bawa kamu ke sini, kamu telah kehilangan sesuatu yang berharga pada diri kamu. Hidayah Allah, iman itu telah hilang. Maka kamu kena dapatkan kembali. Sekarang proses kamu nak dapat sesuatu yang telah hilang. Bila iman sudah hilang daripada diri kamu, kamu takkan merdeka. Kamu jadi hamba hawa nafsu. Ingatlah adik-adik, orang yang merdeka, orang yang tahu matlamat hidup. Kita semua tidak tahu matlamat hidup. Di mana kesudahan hidup kita? Diri adik sendiri. Bayangkan yang ada depan mata ini nanti adalah diri adik sendiri. Suluh diri. Sebelum kita mati, Allah tunjukkan lagi kat dunia ni apa akan jadi pada kita kalau kita mati tak bertaubat. Kalau mak kamu tahu kamu keluar rumah, kamu buat kerja macam ni, jatuh mati orang tua tu kat rumah, tahu tak? Kamu banyak sembunyikan apa yang kamu buat, adik. Kamu tipu mak kamu kata nak keluar jumpa kawan. Kamu tipu mak kamu kata nak jumpa kawan. Tapi apa kamu buat? Kamu keluar rumah, kamu jumpa awet, jumpa balak kamu buat maksiat. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Teruskan. Biarkan air mata itu menitik di pipi anda semua. Biarkan tangisan-tangisan itu ada pada diri anda semua. Yang kami bawa mereka dalam lembah maksiat seperti kami, ya Allah. Engkau terimalah taubat kami, ya Allah. Mulai saat ini, ya Allah, kami dengan nama-Mu, ya Allah, berazam, ya Allah, bertaubat sungguh-sungguh, ya Allah. Bukanlah untuk menghukum, tetapi memberi nasihat yang baik dan kesedaran dengan melihat ke dalam diri tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Azan subuh berkumandang. Mereka kemudiannya bersama-sama menyiapkan diri untuk bersolat di pagi yang cukup indah, di pagi hari kemerdekaan. Terpancar sinar di raut wajah mereka, seolah-olah bermula langkah satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih sempurna, kehidupan yang lebih bermakna.
Operasi ini telah ditamatkan pada jam 7.30 pagi dengan harapan remaja-remaja ini berubah menjadi insan yang berguna kepada diri, agama, bangsa dan negara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraka qaumun al-jihada illa ammahumullah bidzulli wal fasad," atau kama qala. Tidak meninggal suatu kaum itu akan jihad. Jihad ini adalah satu simbol daripada kerja-kerja agama. Jadi amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ini merupakan satu kerja dakwah yang perlu dilakukan oleh umat Islam untuk kembali kepada kerja-kerja yang pernah dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taraka qaumun al-jihad, tidak meninggalkan suatu kaum, suatu bangsa akan jihad. Jihad itu yaitu kerja-kerja agama. Amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sehingga yang disebutkan tadi ia merupakan asas untuk mencapai kepada tingkatan al-muflihun. Untuk berjaya, kerja-kerja amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ini mesti dijalankan. Usaha Perkit dalam merawat dan memulihkan mangsa-mangsa gejala sosial supaya kembali ke pangkal jalan dalam merawat dan memulihkan kes-kes sosial yang dirujuk oleh masyarakat. Perkit telah berjaya menubuhkan beberapa institusi rawatan dan pemulihan, antaranya ialah Pusat Rawatan Darul Islah di Sabak Bernam yang beroperasi sejak tahun 1995. Berikutnya, Perkit telah berjaya membantu mengasaskan penubuhan kem seliaan dan latihan pemadam negeri Terengganu atau dipanggil Kesihat di Kem Cadu, Marang, bermula beroperasi tahun 2001 hingga tahun 2004. Setelah tamat berkhidmat dengan pemadam negeri Terengganu pada awal tahun 2004, pengurusi Perkit telah menubuhkan Raudatul Salihah, rumah kebajikan Perkit yang ditubuhkan di Dusun Tua Hulu Langat, Selangor, bagi menangani kes-kes remaja perempuan yang bermasalah berumur di antara 13 hingga 25 tahun yang terjebak dalam pelbagai kes gejala sosial. Pusat ini telah didaftarkan di bawah Akta Pusat Jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Majlis Agama Islam Selangor dan Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Pada penghujung tahun 2006, Riyadhus Salihin ditubuhkan sebagai rumah sahabat Perkit di Dusun Tua Hulu Langat bagi menangani kes-kes remaja lelaki yang bermasalah berumur di antara 13 hingga 25 tahun yang terjebak di dalam pelbagai kes sosial. Antara kes-kes yang diterima untuk memasuki pusat pemulihan Perkit ini ialah kes-kes yang dirujuk oleh pihak ibu bapa, pihak sekolah, pihak polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Agama Islam, pada badan NGO, badan dakwah, surau dan masjid di dalam negara ini. Kaedah yang dijalankan oleh kami melalui 5 peringkat, iaitu yang pertama sekali peringkat pengasingan, iaitu seorang penagih dadah ini kita asingkan daripada pengaruh rakan-rakan yang merosakkan di luar. Kedua, prosesnya kita jalankan melalui pengubatan rohani dengan menggunakan ayat-ayat doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan doa yang diamalkan oleh ulama-ulama kita dengan menggunakan air untuk diberi minum dan dimandikan. Rawatan di peringkat ketiga ialah untuk memberi ilmu bimbingan bagi pesakit tersebut untuk mengerjakan solat taubat dan zikir-zikir taubat. Keempat pula ialah peringkat untuk kita membuat latihan fizikal, disiplin diri. Kelima pula ialah peringkat pengawasan dan pemantauan apabila pesakit ini keluar nanti supaya mereka tidak terjebak kembali. Pada Jun 2007, Pusat Khidmat Perkit Shah Alam ditubuhkan bagi menggerakkan aktiviti pencegahan dan pemulihan gejala sosial di sana di bawah pimpinan Ketua Pegawai Perkit Shah Alam, Ustaz Muhammad Roslan dan isteri. Akhirnya, Pusat Jagaan Baitul Islah Perkit Shah Alam ditubuhkan bagi merawat dan memulihkan kes-kes gejala sosial remaja wanita berumur 13 hingga 25 tahun yang dihantar oleh ibu bapa dari pelbagai tempat untuk menerima rawatan di sana. Bagi membendung gejala sosial yang menular begitu serius di sekitar Hulu Langat, Ampang dan Hulu Kelang, Pusat Khidmat Sosial Perkit Ampang ditubuhkan pada awal tahun 2008. Selain menjadi pusat aduan kes gejala sosial, kaunseling dan motivasi, ia turut dijadikan tempat menyatukan pelbagai pihak untuk bergabung tenaga membanteras kegiatan maksiat yang berleluasa di kawasan persekitaran. Sehingga kini pelbagai pihak telah berjaya disatukan
Dalam operasi yang dijalankan secara bersepadu, di antaranya pihak polis, agensi anti dadah kebangsaan, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, anggota rela, NGO, pegawai-pegawai masjid dan lain-lain pihak. Dalam perancangan jangka masa panjang, Perkit telah berjaya mendapat tapak pembinaan kem rawatan dan latihan Perkit atau Kem Perkit di atas tanah seluas 4 ekar di Sungai Semungkis, Batu 14 Hulu Langat, Selangor. Projek ini dalam peringkat pembersihan tapak dan dijangka dapat menempatkan untuk 300 remaja untuk program pencegahan gejala sosial dan 300 lagi remaja lelaki dan wanita bagi menjalani rawatan pemulihan selama 2 tahun di institusi ini nanti. اللهم رب السماوات السبع وما أدلنا اللهم رب السماوات السبع وما أدلنا ورب الأراضين السبع وما أكرمنا ورب الشياطين وما أدلنا ورب الرياح وما درينا إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها وأعذنا من وباها وأعذنا من وباها وحبب صالح أهلها محبة إلى هذه المحاب إلى هذه المجلس وخصوصا إلى مسجد. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran Skim Wakaf Kem Perkit Malaysia sempena ulang tahun Perkit Malaysia kali ke-11. Semoga perjuangan ini terus dipelihara, diberi bantuan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا. Bagi memantapkan hubungan ukhuwah dan rangkaian kerjasama dakwah dan kebajikan di peringkat antarabangsa, para pemimpin Perkit Malaysia seringkali menziarahi para alim ulama dan institusi-institusi agama, sama ada melalui program Jejak Rasul ataupun melalui Rasul, bermula dari Timur Tengah hinggalah ke Asia Tenggara.
يا سيدي